Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita bertemu lagi sekali pada malam ini, malam Jumaat yang barakah ni. InsyaAllah kita akan habiskan dalam sedikit waktu. Saya mengharapkan anda semua bersedia untuk mengambil nota, sebab walaupun cerita ni saya pernah buat dahulu, mungkin dah 2 kali kot dalam 2 tahun lepas, dan beberapa bulan lepas baru saya repeat tentang cerita liver secara amnya. Maksudnya liver rosak, kalau dah 70-80% baru you dapat tahu bahawasanya kita dah terlambat. Kadang-kadang kalau liver tu dah sampai mata dah jadi kuning, atau kulit dah jadi kuning, kaki dah bengkak, tekan tak mau naik balik dan sebagainya, sampai ada spider vein dan sebagainya, kan? Itu dah kira serius. Tapi malam ni kita nak cerita, siapa yang agak-agak terasa yang you dah kena fatty liver ni. Senang je, saya akan bagi tahu, pendekkan cerita dahulu. Kalau yang dah buncit dan boroi itu selalunya 80% ada liver problem. Okey, saya ulang. Kalau yang dah badan tak besar tetapi perut dah ke depan, tak kira lah anda ke saya ke, kita agak-agak kita tengok lipatan perut kita tu dah 2-3 lapis, confirm. Tak kira lelaki wanita, tetapi kali ni tiba masanya lelaki pula mengambil alih sebagai peneraju ke depan. Maksudnya mereka lebih banyak daripada wanita. So anda sekalian, kalau ada anak-anak, saya cerita anak-anak ni, kalau suami kalau dah umur 60 ke atas tu, kalau dah perut ke depan tu, kita boleh maafkan lagi. Tetapi kalau baru umur 20-an, saya ulang 20-an, bahkan sekarang dah belasan tahun dah ada. Sebab tu saya nak ulang, bukan ulang ni, ini benda baru, sebab saya nak fokus kepada fatty liver saja. Tak nak cerita disebabkan masalah hepatitis ke, masalah infection ke, masalah alkohol, kan. Orang masalah ni kalau banyak minum, dia senang lah kena fatty liver ni. Di malam ni kita lebih fokus kepada non-alcoholic fatty liver disease yang terkenal dengan orang panggil lemak di hati ni. So, baru ni pun saya menerima beberapa PM mengatakan, dok, tolong cerita kat saya tentang hati saya ni, dah doktor kata berlemak ni, macam mana ni. Okey, baik, yang ni saya nak mula cerita pada umur budak-budak yang 15-16 pun saya dah nak mula cerita ni. So ramai daripada anda yang dah ada anak yang dah dewasa pun bagus dengar, tetapi cucu-cucu anda kalau peringkat umur 60-an ni, dan mungkin dah ada cucu yang dah besar. Baik, saudara-saudara sekalian, spectrum of disease, maksudnya fatty liver yang saya maksudkan malam ni, dia bermula daripada spektrum. Spektrum tu maksudnya dia ada satu ciri yang daripada mula yang tak serius, yang tak sedar, sampaikan cuma tengok lab test baru nampak dia meningkat, dah jadi panik, ataupun dah nampak dia punya sign and symptoms, maksudnya dah nampak gejalanya. Boleh kita tengok dan kita lihat dan kita rasa sendiri, kita komplain pun masalah tu. Jadi tuan-tuan sekalian, bermulanya fatty liver ni, selalunya saya kata tadi, jangan kita campur aduk dengan yang minum alkohol dan yang kena infection. Okey, yang kena bakteria atau virus dan sebagainya. Yang hari ini dia jadi melalui yang paling utama ialah dipanggil metabolic syndrome. Metabolic maksudnya metabolisme kita ada kaitan dengan pemakanan, gaya hidup, tidur dan sebagainya. Sebab tu nombor satu yang paling utama, kalau you obese, you iktiraflah diri you sekarang dah ada, tak banyak sikit ada fatty liver. Boleh tak? Tak payah kita berdolak dalih lagi. Kalau siapa kat sini yang dah obese, okey, on kita letak. Okey, kalau overweight pun, kalau you rasa you nak dengar cerita ni dengan lebih semangat, sebab you dah overweight, walaupun you tak buat blood test lagi, besok pagi ataupun next week you tulis dalam diary nak buat blood test. Sebab apa? Kadang-kadang melalui blood test dahulu you dapat tahu, kenapa liver function I ni tak pasal-pasal, ada merah lah, ada doktor bagi underline dan sebagainya. Itu kena check. Nombor 2, kalau you ada high blood pressure. Nombor 3, kalau you ada diabetes. Yang ni tak kira, asalkan you ada high blood, diabetes, you kena orang kata apa, declare lah. Okey, you kata mengaku, saya ni insyaAllah kalau Tuhan nak bagi cepat baik, kalau kena fatty liver pun malam ni lah saya nak buat keputusan. Sebab apa? Dia masih lagi sempat kita patah balik, kita boleh ghostan. Lepas tu kalau ada pula blood test, dulu lagi dah ada high triglyceride, pernah dengar ni? Dalam lipid profile you tu, dalam cerita tentang lemak kan, doktor akan underline ataupun lab tu
komputer tu akan tulis triglyceride tinggi. Okey, lepas tu masalah lain lah, bad kolesterol, low kolesterol, LDL, HDL dengan total kolesterol tu pun berterabur. Jadi anda kena check. Lepas tu you complain pula, you ada nausea kadang-kadang, macam orang lelaki nak pregnant apa, bukan rasa nak hamil ke apa-apa kan, bukan nak rasa macam perempuan tu faham lah kan, nausea maksudnya loya. Lepas tu rasa letih je selalu. Ni kebiasaan. Lepas tu lesu, tak pasal-pasal, tak ada sebab, tak buat kerja. Dan bila doktor scan pula, confirm you punya liver tu lebih besar daripada average size orang. Dan kalau dah sampai, kadang-kadang ada air pun dalam bahagian abdomen kita tu, orang panggil ascites. Baiklah, ada lagi cerita lain. Mungkin you ada sakit bahagian kanan selalunya, daripada bahagian perut atau rusuk ni kat belah-belah kanan tu, dia naik sampai ke atas. Lepas tu dia suka pergi ke shoulder naik ke belakang telinga ni, ataupun kat sudut you punya tulang rahang ni, semua kanan-kanan ni dia rasa macam sampai ke belakang tu sakit. Cuba check, sebab liver ada nerve yang boleh signal sampai ke leher ni, jaga baik. Okey, lepas tu saya kata apa tadi, letih, sakit. Kadang-kadang yang peliknya, you tak ada sakit jantung tapi you rasa macam sakit jantung. Itu bahaya. Dan orang lelaki senang dapat, orang kata jadi ada breast pula, ada buah dada pula, tak pasal-pasal macam perempuan. Tak adalah kadang-kadang besar sangat, tetapi dia tak akan buka baju kalau dia pergi swimming pool. Faham tu? Okey. Seterusnya, sampai boleh jadi mata tu orang panggil rabun malam, night blindness, tak nampak belah-belah malam, dia jadi kelabu. Okey, sebab anda kena tahu juga liver ni, dia punya fungsi memanglah yang paling besar. Organ dalam badan kita ialah namanya liver. Setelah apa? Setelah kulit lah. Kulit yang paling besar sebenarnya kalau dihitung-hitung. Tetapi liver kalau dari segi nampak, pegang, saiz semua, liver yang paling besar. Dan sebab tu kita selalu kena tidur belah mana. Kalau sakit fatty liver ni, tak sakit pun belajar tidur belah kanan. Memang kita disunahkan tidur belah kanan, ada sebab pun kan. Satu daripadanya saya dah cerita dulu, dia menghimpit. Kalau tidur belah kiri, menghimpit jantung you. Dah lah pula tu, kalau you ada fatty liver, nama pun fatty liver, macam orang obese. Sekarang liver pula obese. Dia jadi berat pada biasa lah kan. Jadi 3.5 pound tu, ataupun lebih kurang 1.5 kilogram lah, average berat liver kita tu. Sekarang kalau dah ada fatty liver ni, mungkin dia naik sampai berapa, kadang-kadang mungkin boleh double pun, dah dekat 3 kilo pula. Tu yang jadi berat tu. Jadi tuan-tuan sekalian, 500 fungsi yang dia jaga setiap hari untuk kita tu, kita patut bersyukur lah kalau liver you tak rosak sampai umur you sekarang ni. Okay, so berhenti sejenak, tafakur, pejam mata, kata Alhamdulillah, sebab kilang yang terbesar masih lagi terkawal. Kalau umurnya dah 60 ke atas, masih lagi best. Tak ada doktor kata masalah liver, langsung cun betul. Okay? Sebab apa pun yang you makan, you minum, bahan toksik, nak keluarkan bile lagi kan, yang hijau-hijau tu semua tu, empedu cuma simpan, tapi pengeluarannya harus datang daripada liver. Kalau tak keluar bile, you tak boleh menghadamkan lemak. Jadi semua vitamin A, D, E, K dah tak boleh pakai dia, sebab tak ada kuasa untuk nak hisap dia. Sebab apa? Bile dah tak ada, nak buat protein pun melalui liver juga. Nak buat kolesterol, siapa yang buat? Liver. Sehingga kan nak buat glukos yang asal daripada lemak dan daripada protein. Katakan you tak ambil langsung glukos, kan saya kata glukos tak perlu, gula tak perlu, dia boleh keluarkan kan melalui liver juga. Kalau ada gas-gas ataupun bahan toksik seperti contohnya amonia, dia boleh bertukar kepada urea. Sebab itulah kalau terlalu banyak you tengok urea dalam badan you, ataupun saya cerita itu kreatinin, ingat tak semua tu? Itu kerja-kerja liver lah tu. Okay. Lepas tu nak buangkan bahan-bahan, saya kata chemical yang berat-berat, poison, yang you tak nampak dalam ikan, dalam ayam, dalam semua tu lah, dalam daging-daging, semua bahan-bahan dalam minuman, pengawet, pewarna dalam semua jenis makanan kita. Kalau tak ada liver ni, goodbye. Sebab itulah kalau you minta apa-apa pun penyakit, janganlah dia
mengacau ataupun mengganggu liver you, please kalau pun kena kanser, sebab tu orang kata oh belum sampai ke liver, faham tak, belum sampai merebak ke hati. Kenapa? Sebab bila dia sampai ke hati tu, kalau berhati-hati masa tu pun agak-agak susah juga. Apa pun saya cerita hari ni, yang bunyi macam semua negatif, yang positifnya pula, walaupun you tak ada setengah liver ni ataupun tinggal setengah je lagi, macam paru-paru juga, you masih lagi apa, boleh apa orang panggil, boleh hidup. Sebab liver ni dia boleh tumbuh balik, dia boleh regrow. Cantik tak? So yang tu berita baik lah. Okey, kecuali kalau semua dah rosak. Sebab tu saya nak fokus pada fatty liver. Sebab fatty liver ni dia tak main cuma sebahagian satu portion ataupun sebahagian satu kawasan. Dia kalau boleh dia envelope, dia menutupi semua. Dia cover semua liver punya organ ni. Kalau sikit lah, tapi semua dia kena. Kalau banyak, semua banyak dia kena. Faham tak? Jadi kita tak nak lah sampai lebih pada 70%. Selalu saya kata liver ni 70% ke bawah, 50% tak nampak apa pun. Kalau dah 70-80%, baru dia nak buat kacau. Jadi kita jumpa tu selalunya peringkat terlewat lah. Sebab tu kalau you nasib baik dah tengok dalam blood test you, dah ada simptom, simptom pula, dah ada petunjuk, jangan duk diam. Okey, habis tentang mukadimahnya. Sehingga kan ubat-ubat you makan semua tu, liver juga yang proses. Sebab tu kalau orang yang pandai bagi ubat, dia kata kalau dah lama makan ubat yang berat ni, kena ada hari rehat untuk liver. They call it rest day for the liver. Jadi Tuhan bagi kita puasa setahun sekali yang 30 hari tu cun lah. Sebab tu malam ni kalau saya kata kita kena tambah sikit puasa Senin dan Khamis, dan puasa putih tu memang kelas apa boleh buat kalau nak baik pada malam ni juga. Baik, kita terjun terus kepada apa nak buat. Alright. Nombor satu, disebabkan lemak-lemak tu masuk ke dalam sel-sel hepatosit. Hepatosit tu adalah liver punya sel. Dia peringkat mula, dia masuk, sebab tu tak rasa apa-apa semua. Jadi dia cuma lekat-lekat masuk ke dalam, dia panggil steatosis. Maksudnya liver sel tu cuma berat ataupun dipenuhi sedikit sebanyak dengan fat cell, dengan benda yang berlemak. Okey, disebabkan dia tak boleh proses keluar. Adalah nanti saya cerita kenapa. Lepas tu dia lama-kelamaan dia akan jadi inflamasi. Bila steatohepatitis, tu bahasa medical, menyebabkan ada lemak dan ada inflamasi lagi. Yang ni lah dia akan terus pergi peringkat stage yang seterusnya, iaitu dia jadi belum cirrhosis, dia panggil fibrosis. Sebab kata orang kampung kita, dia berserabut lah atau bersabut lah. Dah mula jadi tak lembut lagi dah. You punya hati pun dah nampak macam bersabut lah, pendek cerita. Jadi dah mula nak keras. Bila you tak jaga terus, stage yang hampir terakhir, saya ulang, hampir terakhir. Yang terakhir apa? Yang terakhir boleh sampai jadi kanser. Jadi sebelum kena kanser tu apa jadi? Dia kena mula dengan dia panggil cirrhosis. Pernah dengar cirrhosis tak? Cirrhosis ni maksudnya dia dah jadi, orang utara kata kematu. Orang KL panggil apa orang Indonesia panggil apa tu kematu, maksudnya dia jadi keras. Dah jadi macam batu, dah rosak lah maksudnya, dah tak boleh pakai. Kalau takat cirrhosis dah tak boleh pakai, lepas pada tu dia jadi apa? Jadi cancerous, maksudnya macam kena kanser. Kalau pun tak kena kanser, dia boleh terus bawa maut. Pasal apa? Dah tak boleh berfungsi. Apa lagi kita nak makan, apa lagi kita nak minum, semua kena lalui kawasan yang dinamakan liver. Liver dah jam, kita pun jam lah. Hidup juga kadang-kadang, tapi lambat juga nak mati. Tetapi dah sengsara sangat-sangat kan. Mata dah kuning, kulit dah kuning, kencing dah kuning, bau mulut lagi. Habis macam ada amonia keluar daripada mulut je. Betul. Baik, sekarang tiba nombor satu. Apa you kena buat? Ready? Tulis ni elok. Kalau you nak jaga makanan pun betul, tapi sebelum tu you pergi cari, saya tulis besar-besar ni, choline, CHOLINE. Saya tak keluarkan choline sebab yang ni specialized, dia khas untuk liver, bagusnya untuk liver. Tujuannya ialah
Salah satu daripada penyebab orang kata kenapa kalau you jaga badan macam mana pun dia tak mau improve juga, you start bagi badan you ambil choline. Choline ni dalam bentuk kapsul pun ada, tablet pun ada. You pergi kat farmasi ataupun you tengok online yang agak boleh harap sikit tempat preferred sales tu, make sure you baca elok-elok. Okay, dia punya dosage nya lebih kurang 500 miligram cukup ya, jangan lebih pada tu, jangan lebih pada 1 gram sehari lah. Yang selalu saya baca kat belakang tu antara 350 ke 400 miligram ke 500 miligram sehari sebiji. Okey, ambil tu dulu cukup, jangan terlalu banyak sangat. Okey, sebab ini adalah sebagai suplemen sahaja. Okey, choline itu sebagai suplemen tambahan untuk nak cepatkan sikit. Tetapi kalau biasa-biasa dengan diet, you boleh dapat. Kalau orang yang bukan jaga vegan ni, dia ambil yang terbaik daripada telur dan daripada ikan. Tapi kita dah tak boleh kan makan ikan. Telur pun seminggu sekali, 2 kali boleh lah. Yang banyak yang you harus orang kata apa, tambah dalam makanan you seharian ialah namanya green leafy vegetable. Senang je. Kalau ikut D&D diet, you dah lepas. Memang pun legumes kan, benda-benda seperti kekacang, benda seperti organic tofu, organic tempe. Lagi sekali saya sebut green cruciferous vegetable yang selalu you dengar kan, apa cauliflower, brokoli, kale, bayam, bok choy, apa lagi, apa tu, Brussels sprouts kan, semua tu boleh. Lepas tu potato boleh, sebab saya nak cerita kejap lagi tentang makanan yang ada potasium pula sekejap. Seeds and nuts, bijirin dan kacang-kacang semua tu, except kacang tanah. Kalau nak ambil grains, ambil apa tu, brown rice ataupun barley, dan jangan sekali-kali you lupa dengan apa tu, celery juice. Boleh ingat? Alright, celery juice yang saya kata perut kosong setiap pagi tu. Buah-buahan semua boleh, kecuali apa ya, tak ada kecuali lah, semua ni boleh. Sebab saya bayangkan buah pinggang you masih okey, liver saja belum rosak, tapi cuma ada lemak dalam tu. Jadi choline is very important. Okay, number 1. Number 2, sebelum kita lupa, you semua berdasarkan apa pun hari ni, asal-asal ialah D&D diet. Kalau saya tak sebut, berarti you dah faham. Jadi kalau you ikut tu, insyaAllah, sebab tujuan kita hari ni D&D diet ialah yang nak dimodifikan supaya you awal-awal lagi nak kena kuruskan badan. Sebab dah dibuat kajian, setiap 10% you reduce you punya weight, katakan you 100, ada ke 100 kg, takkan. Katakan you 80 kg lah, tu pun dah kira berat. 90 kg, ramai juga yang overweight kat Malaysia ni, ramai kan. Jadi you kena kurangkan 10%. Kalau you dapat attack, kalau 90 kg, you boleh kurang 9 kg, katakan dalam 2 bulan. Jadi bulan ketiga besok you pergi test, confirm result you akan improve. Kalau tak improve, you lupakan apa yang saya ajar you malam ni. macam kita negotiate lah, kita tarik tali. Betul. Kalau saya ulang lagi sekali, kalau you boleh kurangkan cuma 10% je daripada berat badan you, tak payah banyak-banyak, you target lah sebulan 4 kilo ke paling-paling 5 kilo, jangan kelang kabut. Bahkan dalam program untuk mengurangkan masalah fatty liver, you tak boleh cepat. You tak boleh hari ni buat, minggu depan turun 10 kg. Kalau you pergi cari ubat ke minuman ke yang bagi kuruskan badan macam tu, you akan dapat terus lagi fatty liver you tak akan baik, bahkan merosakkan liver you lagi. Faham tak faham? Saya ulang lagi sekali, cara kita menguruskan badan wajib, itu salah satu daripada strategi kita malam ni. Kalau yang gemuk, itu tak berarti kalau yang kurus tak kena fatty liver. Nanti dulu, yang tak ada masalah berat badan, sabar, kita ikut yang apa tu, bagi masa untuk orang yang berat badan terlebih dahulu. 10% you turun, confirm you akan kurangkan. Ataupun kadang-kadang kalau you cuma borderline je result you yang liver function test, dah doktor kata merah, kalau you baru je cross, tak sampai 2 bulan dia akan turun balik. Tapi dengan syarat you turun at least 10% berat badan you. Boleh? Okay, good. So diet tu kena ikut kan. Pagi lepas tu kita ambil buah, kalau boleh sekarang you nak kontrol, tak payah manis sangat sebab you nak betul-betul turunkan berat badan. Lepas tu you ambil sayur, salad macam biasa saya cerita tengah hari. Lepas tu ke kacang ke sikit, air kelapa semua tu no problem, boleh. Lepas tu you ambil you punya kalau boleh tak usah nasi lah,
Kita nak kontrol supaya you tak tinggikan you punya kalori. Sebab kalori kena restrict sikit, kena kurang daripada biasa you makan. Sebab selama ni tak turun-turun berat badan, mau tak mau kena. Tapi jangan lapar. Macam mana tak mau lapar? Ambil banyak lah sayuran, banyak dia punya gobis, banyak dia punya cendawan kan. Lepas tu kalau you betul-betul nak juga karbohidrat, ambil lah ubi, ambil lah keladi ke, ubi keledek ke apa-apa, supaya kalau boleh nasi tu letak ke tepi sekejap. Faham? Okey, sambung. Petang dan malam ambil sekali lagi. Tapi kalau you lambat juga nak turun berat badan, selalu saya nasihatkan puasa terus sebelah siang tu, ikut Isnin dan Khamis. Tapi kalau tak tahan, boleh minum air. Tu dia panggil wet fasting. Hari Isnin dengan Khamis janganlah minum air. Hari-hari lain yang you orang panggil puasa yang yok tu, maksudnya sebab you tak tahan ke, ataupun dahaga ke, ataupun saya nak you supaya boleh bertahan lama amalan ni, maka you minum air tak apa. Okey. Air apa lagi you boleh minum? Bukan takat air sejuk dengan air garam saja. Air garam pula dengan calitan garam, you belajar kan? Sampai pukul 8 malam tutup kedai malam sampai besok pagi. Lepas tu kalau nak saya benarkan you ambil kopi sekarang. Maksimumnya 4 ataupun yang cantiknya 3 cawan sehari. Coffee is another liver protecting minuman yang membantu mengawal masalah liver problem. Saya ulang, coffee or yang saya keluarkan tu, Gayo Coffee tu is very good. Tak mau langsung gula, belajar minum kopi yang pahit ni, very good. Okay, biasakanlah. So saya dah cerita Colin, saya dah cerita tentang diet, saya cerita tentang fasting. Fasting jangan lupa tau, wajib Isnin, Khamis kita dapat 2 manfaat. Pahala pun dapat dan kesihatan pun dapat. Bahkan kita punya liver, punya fatty liver tu akan cepat improve sebab dia ada mekanisme yang dipanggil autophagy. Autophagy tu maksudnya apa? Macam mencuci enjin kita tu yang karat semua tu disalin bagi ganti baru. Itu dia panggil autophagy. Very good. Orang dah dapat Nobel Prize pun buat kajian ni. So saya dah habis sampai kopi. Lepas tu cari kalau nak ambil minyak apa-apa, bila nak buat masakan, nak sikit sebanyak goreng kan kita banyak pakai bawang, banyak pakai sayur-sayuran yang perlu rebus ataupun dicelur sikit, tadi panaskan sikit, macam tomato, kan bayam-bayam semua tu yang tak boleh makan raw, tak makan mentah. You pakai minyak apa? Minyak kelapa sawit ataupun minyak nyok lah. Okey, apa lagi? So dalam tu, sebab terutama sekali kelapa sawit semua tu, dia ada vitamin E. Kalau boleh you ambil yang fresh, yang kelapa sawit merah tu pun bagus minyak dia. Lepas tu vitamin, sambung tulis vitamin D3K2. Yang ni selalunya kita dalam keadaannya rendah. Maksudnya kita punya result kita selalunya tak cukup. So tolong banyakkan bukan banyakkan selonggok macam tu. Maksudnya amalan tu harus dibuat setiap hari, istiqomah. You akan dapat vitamin D3K tu sebiji cukup. Yang saya keluarkan tu lebih kurang 10,000 unit. Jangan takut. Okey, dan K2 tu dalam 200 mikrogram cukup. Sehari satu je, tak usah lebih-lebih. Okey. Baik. Yang ni sebenarnya wajib sebab saya dah kata sebahagian besar daripada kita kalau secara rambang diambil dicek-cek darah kita ni, selalunya vitamin D masih lagi rendah. Saya yang duk kena matahari pagi-pagi, duk buat cerita kejar matahari pun tak cukup juga. Okay, so yang lain tu sambilan tunggu vitamin D3K2 ni, main dengan matahari 20 minit. Biar lambat sikit tak apa. Dulu saya suruh sebelum pukul 9. Sekarang kalau lepas pukul 9 lagi bagus. Pagi tu. Pukul 10, 11 pun lagi cun. Jangan you takut lagi dah. Lepas tu cari makanan. Okey, sambung. Yang ni orang yang fatty liver dengar. Ambil makanan yang tinggi potasium. Seperti buah avocado, seperti buah potato. Ni ubi kentang, pisang, moringa, buah kiwi. Cek balik list yang saya mengajar makanan yang tinggi dengan potasium. Sebab kata orang, semua dalam D&D diet tu InsyaAllah ada yang bahan-bahan yang saya sebut ni. Cuma kadang-kadang kita malas je nak ikut. Green leafy vegetable tu pun melambat-lambat. Bayam semua tu banyak dengan potasium pun. Okey.
So semua tumbuh-tumbuhan, kekacang semua banyak dengan potasium. Alright. So saya dah cerita apa, vitamin D, potasium, vitamin E tadi dah bagus, dengan apa tu, minyak kelapa sawit, kopi dah cerita, Colin dah cakap, diet sebagai dasar je. Okay, no sugar, no junk food, no susu, no yang bermata dan berkaki, sampai baik. Okay, sekarang tiba masanya saya tambah bonus bagi you. Olive oil, minyak zaitun, bagus. Lepas tu garlic, semua orang tahu dah, banyak kali saya sebut garlic. Apa tu, bawang putih. Okey, ingat jangan lupa bawang putih. Avocado, memang buah-buah yang jenis macam ni memang saya ingat tak lama lagi mahal kot, saya dah sebut banyak kali sangat ni dah. Okey, dan tidak lupa kepada apa tu, rezeki kita, iaitu omega 3. Omega 3 ni memanglah saya kata berkali-kali rezeki anugerah Allah bagi, jangan kita dustakan dia, sebab dia cukup cun. Okey, dari semua jenis penyakit, antaranya seperti darah tinggi, penyakit jantung, penyakit apa tu, asma, penyakit tulang, joint. Tapi malam ni bagus untuk apa tu, liver. Memang dia suka sangat, liver suka minyak-minyak daripada bijiri macam ni. Jadi olive oil terkenal dengan omega 3 yang tertinggi. Alhamdulillah, omega 6 nya rendah, dia ada sedikit omega 9, ada vitamin A, ada vitamin E lagi. Cun. Baik, sambung. Oatmeal jangan lupa, green tea jangan lupa. Oatmeal, green tea, walnut, antara kacang-kacang yang terkenal, dia minta kita cari walnut. Kenapa? Walnut pun ada omega 3 juga. Nampak tu. Jadi kajian ni mengatakan green leafy vegetable, saya dah kata tadi, amat cantik. Antara yang terbaik ialah brokoli. Jangan lupa kepada cendawan. Amalan minuman selain daripada apa saya kata tadi, celery, ingat celery yang hijau tu, lepas tu barley diselang-seli, satu lagi in between, air kosong dengan garam, no problem. Tapi you bosan sangat, you pergi kat kedai-kedai kadang tak tahu apa nak order, ataupun you boleh buat kat rumah, dia panggil lemon water. Jadi selain daripada air tadi, air inilah antara yang patut you berkawan kalau you ada fatty liver. Ni konsepnya untuk detox juga, sebab liver kita pun dah penat. Okay, so kalau nak makan benda-benda yang berlemak sedikit, okay, jangan makan awal pada pukul 12 pagi, 12 tengah hari, sorry. Maksudnya awal-awal tu kan buah-buahan semua, jangan nak cuba-cuba nak letak nasi lemak ke, nak main dengan benda-benda yang berlemak pagi-pagi, jangan. Okay, biar sebelah kalau nak makan pun lunch and after lunch, faham tu. Asparagus, semua dah tahu. Berries, semua pun dah tahu, bagus. Tapi khasnya untuk liver problem ni, dia lebih menyerlah dia punya fungsinya. Brussels sprout saya sebut dah tadi, and artichoke. Artichoke ni kalau you tengok dia macam buah nanas yang hijau tu, you tengok, bukan kebiasaan saya makan pun, tak. Tapi kalau you nak order bahan-bahan baru seperti milk thistle, Brussels sprout ni, black radish, ni saya pun tak pandai sangat lah black radish semua ni. Tapi beet saya selalu makan, beet, buah merah tu. Okey, kita tutup cerita dengan hujung-hujungnya kenapa you kena tahu 10 step, ataupun saya bagi lebih sikit tadi tu, boleh menyelesaikan, meleraikan masalah you. Sebab apa? Saya faham, dan anda pun kena faham, yang asal usulnya masalah fatty liver bukan makanan yang berlemak, kecuali kalau you makan benda yang merepek-merepek lah, all fast food yang berlemak, order gorengnya recycle oil semua tu, memang teruk lah, trans fat semua tu. Tapi asal usul orang dah dapat tahu, fatty liver adalah hujung-hujungnya disebabkan oleh gula. Dan bila gula ni ada kaitan dengan insulin lah. Jadi bila insulin tu tinggi dalam badan, tu yang dipanggil insulin resistance semua tu kan. Sebab tu bila puasa dia cepat baik, sebab lawan insulin atau blood glucose yang tinggi dalam badan, lawannya apa? Lawannya puasa dengan jaga makanan, tu je. Tapi puasa tu yang penting. Jadi sebab tu dia wajib kita puasa sebenarnya untuk menyelesaikan masalah ni. Sebab apa? Insulin sampai bila-bila pun tak akan reda. Blood glucose sentiasa dalam keadaan tinggi kalau kita dah biasa macam tu makan benda manis, dan kita sentiasa kempunan. Insulin bila dia buat kerja dia ambil je glukos yang lebih yang kita suka makan tu, dia tampal lagi.
menjadikan fatty liver. Sebab apa? Dia yang store insulin ni yang menyebabkan kita simpanan gula dah ditukar jadi fat, dia akan permanent kat situ, tu yang jadi fatty liver tu. Sambilan tu kita kempunan lagi. Bila kempunan, kita order lagi makan. Maksud kita ambil lagi makanan yang comfortable. Orang kata apa? Makanan comfort food. Makan seronok, makan sedap, makan syok-syok sambil tengok TV. Naik balik blood glucose naik balik insulin, insulin naik lagi fat cell. Sama aja cerita. Lepas tu campur pula dengan stres pun meningkatkan lagi insulin. Lepas tu apa nak buat? Kortisol pula naik. Kortisol naik, lagi tampal you punya minyak-minyak ataupun fat cell ni. Jadi tuan-puan sekalian, tolong mulai malam ni ikut D&D diet. Sebenarnya dah cukup. Cuma saya takut you rasa macam terlalu general. So saya cuba fokuskan bila saya bagi macam kolin tadi, potasium ataupun DE, kopi semua tu, itu khas untuk orang panggil liver problem. Dan jangan lupa yang amat kita suka cerita malam ni ialah omega 3 daripada D&D 369. Sebab apa? Kebetulan lagi sekali dia membantu even fatty liver. Baik, cukup waktu pada malam ni. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi join, dan tolong share dengan kawan, boleh tak sebab saya cerita ni bukan saya risau tentang you, saya risau tentang family saya pun. Ramai adik-beradik saya yang kalau nak ikut hati, baru ni saya duk tengok saya punya GFR kan, kidney tu, mata saya sebelah lagi duk tengok je saya punya liver. Jangan-jangan liver aku pun lingkup juga. Pasal apa? Dah makan banyak painkiller dulu. Apa yang merosakkan hati, dia kadang-kadang boleh merosakkan juga you punya buah pinggang. Itu saya kira lah jantung, otak tu. Itu kadang-kadang bersabit juga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.